Malaysia Season M6 kali ini. Mungkin ini adalah langkah pertama untuk pasukan Malaysia menang di kejuaraan dunia. Tenang tuan-tuan dan puan. Walaupun hari semalam cukup memberikan kita keperitan, cukup memberikan kita kekecewaan, mungkin ini adalah permulaan bagi satu kemanisan. Berikan doa, berikan segala harapan anda. Batas sayap kan tumbuh lagi, hilang taring kan tetap membaham. Dengan harapan baru kita sinari, lupakan luka di hari semalam. Kita buka buku baru dengan perlawanan di antara tim Vamos menentang Mega Evolve untuk dimulakan. Ayo kita sama-sama saksikan kegemilangan Malaysia bakal diteruskan di Arena Land of Dawn. Dan mungkin EV daripada Argentina akan menjadi mangsa yang pertama dibaham oleh pasukan Vamos. Ini mungkin akan menjadi cabaran yang cukup besar juga kepada Mega Evolve disebabkan lampu akan ditutup di dalam setiap team fight setelah Zon mencapai level 4. Ini juga membenarkan mereka untuk bermain dengan cukup agresif disebabkan kita sedikit banyak berbincang daripada segi kekebalan. Mungkin tim Vamos sedikit kurang tapi tak ada masalah kalau tiada asakan daripada musuh. Dan sekarang ini asakan daripada tim Vamos dilakukan dengan begitu awal sebenarnya. Kurang gemar saya dengan Petrify bersama ini milik Zon. Tapi lihat Ton yang dilepaskan oleh Zon bersama dengan Warlord memberikan damage yang besar di kawasan tengah ke arah Feixin. Terpaksa untuk Feixin bermain dengan sedikit lebih selamat. Tapi apa pendapat awak dengan kebolehan Mega Evolve untuk menghalang Zon daripada ke bahagian backline? Dengan mereka ada banyak crowd control dan juga utility yang boleh kita katakan cukup untuk menghalang daripada Hellcat ini bertindak ganas. Boleh tu boleh, tapi mereka kena sentiasa berkumpul kepada damage dealer mereka. Betul di bahagian bawah. Markino terpaksa untuk akur dengan first blood dimiliki oleh CB. Mendapatkan kill dengan sangat awal. Di waktu Turtle belum lagi dimunculkan. Tetapi sudah pernah ada first blood dimiliki oleh Vamos. Awal lagi Markino nak tidur, baru keempat tak elok tidur asal-asal ni. Tolong. Tetapi dengan Deadly Stinger yang dilepaskan tadi memang burst damage cukup untuk menjatuhkan Hilda. Ya, dan sekarang ini kita boleh Itu percubaan untuk ke kawasan tengah. Nakal. Ada satu kepungan daripada Warlord dan juga Smoke. Percubaan untuk masuk oleh CB juga berjaya untuk dapatkan Aurora. Markino akan ditumbangkan. Dark Nightfall daripada Zon. Terus Petrify terkena ke arah Super Nahwell. Berjaya untuk mengakibatkan 3 orang terkubur di saat Lord, di saat Turtle akan dimunculkan sebenarnya. Sebab itu Petrify diguna pakai oleh Zon untuk memastikan mereka mampu untuk mendapatkan kill dan juga kita boleh katakan untuk memastikan Deadly Stinger mengenai kepada sasaran. Turtle yang percuma 4 kill di dalam tangan pada minit kedua tapi mereka nak lebih lagi. Mereka cuba untuk bertindak garang. Mereka cuba untuk bermain dengan agresif. Move dengan vengeance diguna pakai. Cubaan untuk masuk ke kawasan jangan melepaskan Mega Evolve. Satu dan Apples yang tidak dilepaskan oleh Zon. Masih lagi dalam keadaan cooldown. Hanya sedikit Deadly Stinger sahaja yang dihantarkan. Namun tak mampu untuk menyelamatkan Smooth dalam situasi tersebut. Pasif daripada Hellcat pun kalau tiada damage dapat diberikan kepada dia. So waktu dia berjalan dia akan mendapatkan movement speed dan dalam pada masa sama dia dapat menyembuhkan diri sendiri sebenarnya. Satu calon yang baik untuk dijadikan sebagai Romo cuma dilakukan oleh Vamos sahaja. Oh, Markino berhadapan dengan Zon. Jujur cakap kalau Markino one-on-one dengan Zon memang Zon akan tewas. Terpaksa untuk berundur. Lagi-lagi apabila Hilda itu masuk ke kawasan bush, memang Hellcat akan ada serba sedikit masalah yang cukup besar. Terutamanya apabila kita melihatkan keadaan pasukan Mega Evolve. Semakin lama semakin memperit keadaan mereka apabila tahu ketibaan Zon ada berada di mana-mana. Rom bukan memberikan setup semata-mata sebab Hellcat Rom boleh bagi setup dengan menggunakan Petrify. Tapi dalam pada masa sama Deadly Stinger dia boleh untuk menjatuhkan pemain daripada pasukan Mega Evolve. Sebab itu saya rasa tekanan yang dialami oleh pasukan EV ini lebih tinggi. Tapi dia konsep yang sama dengan Hilda. Kedua-dua tugasan untuk mencari backline. Kedua-dua mempunyai damage untuk menjatuhkan musuh untuk mendapatkan kill. Cuma perbezaannya Hilda menggunakan kekebalan dan juga kelajuan. Manakala untuk Hellcat menggunakan kelajuan dan juga menutup mata musuh. Mata yang perlu untuk dicari untuk pasukan Vamos juga. Atas tu main berapa rapat tu. Mereka kena berapat. Disebabkan kalau tidak, mereka tidak mampu untuk melakukan perlindungan kepada target-target yang penting di dalam pasukan mereka. Paksa bermain dengan lebih berhati-hati dan ini sedikit sebanyak akan memperlambatkan farm, memperlambatkan resources yang sangat-sangat diperlukan oleh mereka. Bercakap tentang resources,
Turtle telah main hidup. Turtle yang kedua boleh menjadi milik tim Vamos. Tetapi Cuba Nahwel berjaya untuk dapatkan Warlord, tapi lihat kepada Chibi yang cuba untuk bergerak ke belakang backline dengan satu penggunaan terpain B mencari Faceit. Faceit akan ditumbangkan walaupun adanya penggunaan Real Wall Malaysia, tapi ini adalah kepada Super Nahwel juga yang masih lagi dikejar. Satu penggunaan tapi dia berjaya untuk masuk kepada Aurora. Aurora juga akan ditumbangkan double kill untuk Chibi dimanfaatkan, dan sekarang Markino juga akan dihalau daripada kawasan Turtle, mengakibatkan pasukan Vamos mengunci Turtle yang seterusnya dengan sangat-sangat mudah. Ya, kita perlu berikan pujian kepada Warlord. Lompatan Avatar Saurga dia tadi tepat mengena kepada jungler daripada pasukan Mayhem Evolve dan juga memberikan kill yang baik kepada pasukan Vamos. 6 berbalas dengan 1. Jungler tak ada, pasti Turtle tersebut akan pulang ke Terengganu. Tapi Chibi nak masuk lagi. Nanti main bin. Tergergara dua orang pemain. Walaupun Sebenawel cuba untuk mengelak, tapi Sebenawel sendiri akan dikorbankan. Menara juga perlu untuk berikan tumpuan, tapi bercakap tentang Menara, lihat bagaimana Nance mengawal rapi kawasan goal lane. Walaupun tanpa sebarang bantuan daripada Vamos, dia tetap berjaya untuk menang one on one daripada kawasan goal lane tersebut. Menara juga akan dihancurkan. Akhirnya Bruno sekarang mendapatkan kelebihan banyak, sebenarnya 1000 gol hampir untuk dilebihkan daripada Eurokotsu daripada pasukan Mayhem Evolve. Kat sini kita boleh jelas kita lihat dekat gol lane pasukan Vamos telah pemenang, jadi late game mungkin boleh jadi lebih awal untuk pasukan Vamos. sememangnya pada minit yang ke-6, ketiga-tiga auto turret dah pun dilenyapkan, dan kena ingat itu termasuk menara di bahagian tengah, menyebabkan kawasan jungle, kawasan side lane mudah menjadi milik tim Vamos, mudah menjadi milik tim Malaysia, disebabkan kalau mereka nak melakukan pertahanan juga mereka risau, tiba-tiba lampu ditutup, tiba-tiba ada yang terbunuh, dan sekarang ini cubaan untuk melakukan pertahanan di bahagian bawah, dan lihat mereka terpaksa berkumpul berlima. Kalau pada masa yang sama, apabila mereka berkumpul sekalipun, mereka belum tentu lagi dapat kasih setup. Kena harapkan pada Super Nahwel untuk melakukan implosion dan juga tepat mengenai kepada sasaran. Masalah yang lebih besar, apabila mereka berkumpul beramai-ramai, bermaksud mereka tak berada di kawasan resources yang lain. Tapi sekarang ini lihat di bahagian bawah menjadi tumpuan tim Vamos untuk memberhentikan, untuk mengunci pergerakan Mayhem Evolve. Lihat dengan waktu ini memberikan ruang bagi Zon sendiri mendapatkan farming. Kelebihan untuk Hellcat Roam ini, Roma pun akan kaya. Memang penuh dengan Conceal. magician yang boleh terdapatkan oleh Roma tersebut. Conceal tak dapat apa-apa, tak cuba pun terdapat apa-apa saya rasa. Dan sekarang nampak macam Zon akan mula untuk bermain secara bersendirian. Dan Eurokotsu perlu untuk berhati-hati. Boleh untuk ditumbangkan. Daripada sudut optimization Zone dah ada di Menata SWAT, tapi dalam perjalanan untuk dapatkan si Albert, Turtle dimiliki tanpa sebarang saingan daripada Mayhem Evolve. Mayhem Evolve sekarang dah terlalu takut untuk bergerak secara berasingan. Mereka nak kalau boleh 5-5 berada di tempat yang sama. Land of Dawn sekarang ni ibarat rumah hantu. Akan ada satu entiti yang akan menerjah kalau mereka berlega-lega tanpa sebarang pengawasan. Betul. Tapi sekarang ini asakan demi asakan, menara demi menara, segala-galanya mula dijatuhkan oleh tim Vamos dengan terlalu awal, menyebabkan pada minit yang ke-8 7,000 gol perbezaan ekonomi di antara kedua pasukan, dan tim Vamos snowball ada di dalam tangan mereka. Ini terletak bila mereka nak bergerak dengan lebih agresif untuk mendapatkan kelebihan yang lebih luas, tapi kekal disiplin itu antara faktor yang telah pun mereka mempelajari daripada hari semalam. Dalam keadaan yang sama, Zon masih lagi belum jumpa. Dia sentiasa duduk dekat lane yang ada potensi untuk dibersihkan oleh Mayhem Evolve. Kalau ada seorang-seorang dekat situ, dengan menggunakan high and dry, dia boleh untuk jatuhkan seseorang, damage yang lebih lagi. Walaupun kita nampak siapa-siapa pun yang melakukan pembersihan tersebut boleh berpotensi untuk dimatikan oleh Zon. Disebabkan itulah kenapa beliau juga kena berhati-hati dengan Hilda, dengan Markinho, disebabkan Hilda selagi adanya power wellness mampu untuk burst Zone, tak apa masalah. Sama mudah juga untuk Shadow Transition tersebut membatalkan niat Marquinhos meneruskan pertempuran itu. Kawalan yang dibuat oleh pasukan Vamos cukup baik untuk membuatkan pasukan Mayhem Evolve terkepung dalam pada waktu yang sama. Mereka boleh kuncikan objektif yang utama. 27 saat lagi berbaki untuk lot yang pertama dikeluarkan di bahagian bottom lane. Saya rasa sedikit sedih juga untuk Mayhem Evolve sebenarnya. Semalam mereka bermain double marksman, bermain pasal late game, tak boleh nak buat apa-apa pasal late game. Kali ini mereka dah bawa dah tinggal late game, tapi masih tak boleh nak lakukan apa-apa pada pasal early game ini. Tak boleh nak keluar langsung sebab risau di mana mereka hanya akan menjadi santapan tim Vamos. Betul. Di bahagian bawah nampak ada seorang dan disedari oleh pasukan Vamos, tetapi inilah masa dia, jangan buang masa lagi. Pasukan Vamos kalau nak tunggu late game boleh,
tapi kurangkan mistik dekat sini sebab semalam mistik yang menjadi punca kekalahan pasukan Vamos menjadi salah satu faktor yang mengecewakan kita. Tapi kali ini lot pertama akan mudah diambil oleh pasukan Vamos. Cuma cerita dia, Nats dah siap Malefic Gun dan juga Nats sebelum lagi masuk mana-mana war, dia punya KDA masih lagi 0-0-0 dengan kosong, yang mana menunjukkan bahawa walaupun di dalam keadaan selesa, pasukannya belum sedikit pun memerlukan bantuan beliau untuk memberikan serangan. Tak dilupakannya juga, beliau menang daripada sudut laning, beliau menang untuk mendapatkan farm berbanding dengan goal laner mereka Evolve, iaitu Eurokotsu buat ketika ini. Dengan adanya lot, berapa jalan di bahagian atas, boleh saja Nats mula menyertai team fight demi team fight dan fokus utama beliau adalah untuk menjatuhkan inhibitor turret. Dan ini akan membenarkan mereka mendapatkan kemenangan dengan lebih mudah lagi. Pada waktu yang sama, lot telah pun dimiliki oleh pasukan Vamos. Ini adalah satu harapan untuk pasukan negara kita mendapatkan satu inhibitor turret at least. Nats perlu untuk berjaga-jaga. Kalau dia berjaya untuk diangkat ataupun ditangkap oleh pasukan Mayhem Evolve, berkemungkinan harapan untuk meluahkan damage yang tinggi tidak ada. Lompatan! Percubaan daripada Warlock dengan satu penggunaan Avatar Brigadian. Marathon ke arah dua orang pemain. Dengan hentakan ke arah Sumenang Well dan juga Markino. Terpaksa untuk membiarkan inhibitor yang pertama dihancurkan begitu saja. Tapi Lord akan masuk dan dibersihkan mudah oleh Eurokotsu. Sekarang ini inhibitor yang seterusnya di bahagian tengah pula ini dihancurkan oleh pasukan Vamos. Percubaan daripada Zon dengan Dana berjaya terbakan Passion, tapi Zon juga akan dikorbankan. Percubaan daripada Markino juga berjaya. Inhibitor juga akan dijatuhkan. Hampir rata pasukan Mega Viva pada saat ini, tapi masih lagi ada Eurokotsu berserangan dan akhirnya Vamos akan berjaya untuk mendapatkan kristal ini, menghancurkan kristal. Sejurus berjaya untuk mendapatkan menara untuk pasukan Vamos mendapatkan kemenangan. Terus marah dengan kemenangan, tetapi nampaknya masih lagi belum kerana minion masih lagi dalam perjalanan di kawasan tengah dan berjaya juga ketiga-tiga inhibitor berjaya dimiliki. Sekarang ini pasukan Vamos menguncikan kemenangan yang pertama untuk Malaysia di tanah air kita. Tim Vamos menguncikan kemenangan mereka. Pembuka segalanya pasukan Vamos. Satu mata cukup berharga untuk rakyat Malaysia. Kita bangga dengan pencapaian